Seterusnya para hadirin hadirat muslimin muslimat yang hamba kasih sekalian, alhamdulillah, hamba turut memanjatkan rasa syukur yang amat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dengan adik kakak malam ni di Kampung Badak, Bacok, yang merupakan kampung hamba sendiri. Adik kakak pun tahu hamba dalam terai tak ada waris. Waris hamba ramai duk Bacok. Ada di Patah Melawi, ada pok saudara, sepupu, anak sepupu. Ada di Badak, ada di Nipah. Dan hamba sendiri dibesarkan di Pulau Blonge. Siapa kalah sepupu, anak sepupu di Patah Damak, siapa kau pupuk. Bersyukur hamba kerana dapat jemputan dan penghormatan ini membolehkan hamba kecek daripada hati ke hati dengan adik kakak hamba, bukan saja yang hadir dalam ceramah kita ini, tetapi juga kepada yang tidak hadir tapi sudah tentu sedang mengikuti siaran langsung live FB. Hamba mengucapkan terima kasih setiap kali hamba menyampaikan ceramah di mana-mana juga, seluruh negara, puluhan ribu mengikutinya secara langsung. Lalu hamba mengambil kesempatan yang sangat berharga ini untuk berkongsi pandangan politik secara serius. Tidak ada soal sentimen, tidak ada soal pribadi, tapi ini adalah urusan perjuangan yang kebetulan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala hamba terpaksa melalui satu episod yang penuh berliku, satu cabaran, satu ujian yang hamba anggapkan ianya ujian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menetapkan perancangannya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau ikut perancangan hamba bayar yuran nak jadi ahli UMNO seumur hidup. Bila UMNO mati tahun 87, hamba menjadi penajanya. Nombor keahlian 124, kanel lah tu. Daripada 3 juta jumlah learning tu, hamba nombor 124. Bila minta jadi ahli PAS baru ni boleh ahli nombor 1,297,777. 1,2,7,7,7,7. Alhamdulillah, hamba bersyukur. Hamba mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Tok Guru, Presiden PAS, pimpinan PAS, rakan-rakan dalam PAS yang sudi menerima hamba orang yang kena tahu kot nela ni. Hamba ni bukanlah berapa sangat, ada gigi dengan lidah je. Bila kena tahu PAS sudi terima, maka jazakallahu khairan katsira. Terima kasih yang setinggi-tingginya kerana hamba masih beroleh peluang, ada landasan, ada tools, ada parti untuk meneruskan apa yang hamba yakini benar dan betul dalam perjuangan politik. Tapi debek-debek hamba pun Setiausaha Agung UMNO lah, bukan ketua cawangan Kucelum. Dan Setiausaha Agung UMNO, Setiausaha Agung Barisan Nasional,
pengurusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan, pengurusi Barisan Nasional Kelantan. Tebek ke? Tak lah dah. Maka hari ini kamu nak kecek pada adik kakak, para hadirin hadirat, tapi juga kepada saya sahabat UMNO yang masih berada dalam UMNO. Terutama sekali UMNO Bacok ni. Baik ketua hak lama Datuk Zing, anak Cikgu Yasin dekat rumah hamba Kucelung, dan mantan-mantan jawatan kuasanya, dan juga ketua bahagian UMNO hak baru, dan pimpinan cawangan-cawangan UMNO dalam Bacok, dan juga dalam Terek, dan seluruh Kelantan, dan sahabat-sahabat UMNO yang ada di seluruh negara. Mari kita ambil suatu pemikiran dalam dada yang tenang, memahami isu yang ada di hadapan kita dalam urusan politik. Kerana politik itu bukan suatu permainan. Politik itu juga bukan satu perlawanan. Politik itu suatu ibadah. Politik itu sesuatu yang difardukan atas kita, yang mana kalau kita tidak melaksanakannya, ataupun sebahagian daripada kita tidak melaksanakannya, maka berdosa seluruh umat. Bila ada puak-puak kita mari dengar ceramah ni, hak tak mari dengar apa, lepas dosa. Sebab kalau semua tak peduli politik, maka hukumnya kita berdosa. Kerana urusan manusia, urusan kehidupan manusia mesti dikendali dan diuruskan oleh manusia, tetapi mengikut jalur-jalur, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh agama kita Islam. Sebagai agama yang ayat mukaddimah Ustaz Kamal, Ketua Pemuda PAH Kelantan, sebut tadi, peristiharan Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama satu-satunya agama ya Allah beri cak mohor, Allah beri pengiktirafan, Allah beri peristiharan bahawasanya pada hari itu maka lengkaplah Islam ini sebagai satu agama, dicukupkan nikmat Allah, yakni agama Islam pada kita. Wa raditu lakumul Islam madina, maka diredalah Islam itu menjadi agama pegangan kehidupan kita. Dan Islam is not just a religion. Islam bukan hanya sekadar agama seperti mana agama-agama yang lain. Islam adalah ad-din. Islam adalah cara hidup. Islam adalah way of life yang di dalamnya antara lain Islam itu termasuklah politik. Kalau politik dipisahkan daripada Islam, artinya Islam itu tidak lengkap, tak serupa dengan peristiharan Allah. Pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan wukuf di padang Arafah, waktu menunaikan haji al-wida, malaikat Jibril turun membawa ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka Islam yang lengkap itu tidak boleh dipisahkan daripada urusan politik. Hanya orang-orang yang tidak faham, orang-orang yang berfikiran sekular, orang-orang yang membawa politik berdasarkan kepada kebendaan,
Dia merasakan agama hanya dirujuk ketika-ketika perlu saja, bukan dalam seluruh perjalanan kehidupan. Maka Amos sendiri berpegang pada prinsip yang sama. Politik juga, parti juga, tapi kena ada garis, ada batas, ada tara, ada batu sempadan. Selagi mana ianya betul, kita turut. Apabila tidak betul, menjadi kewajipan kita, lebih-lebih lagi apabila melanggar jalur-jalur syariat yang diwajibkan atas kita. Inilah yang berlaku dan menimpa kepada Amos. Adik kakak tahu, Amos bukan keturunan orang besar, bukan keturunan orang kaya, bukan keturunan orang ada pangkat besar dalam parti. Amos memilih jalur perjuangan politik. Walaupun Amos belajar di Universiti Teknologi Malaysia, belajar di Sofia University Ichigaya Jepun, belajar di University College di London, menjadi profesional town planner. Amos tidak pilih bidang town planner profesional, tetapi Amos memilih jalur politik. Dan politik Amos mari daripada bawah, bukan diangkat secara payung terjun. Pada tahun 1979, Amos mula-mula jadi ahli UMNO Cawenge Bandar Bacok, bukan ahli UMNO di Tereng. Masa Amos duduk di tahun akhir, cukup saja Amos boleh bayar yuran, Amos bayar yuran sebagai ahli UMNO Cawenge Bandar Bacok. Lepas tu jadi ketua pemuda Cawenge, lepas tu jadi bendahari bahagia, lepas tu jadi director kuasa bahagia, lepas tu jadi naib ketua bahagia, lepas tu jadi timbalan ketua bahagia. Tahun 86-87 menjadi ketua bahagian. Lepas tu menjadi ahli majlis tertinggi UMNO 28 tahun. Jadi ketua UMNO bahagian Tereng 36 tahun. Dan menjadi ahli UMNO selama 50 tahun. Subhanallah. Malah ni Amos pakai baju hijau pada pokok pahok lain. Amos duduk hilah-hilah di rumah. Ya bawa mak Cikgu Aziz cokoh siapa di rumah Amos. Kata ku mana ni? Oh nak bagi ambil Amos. Allah nak bagi ambil Bukit Marok. Padahal kita hari-hari lebut depan lalu kat ni. Pertama tengok dia pakai baju hijau. Amos buka mari cari baju hak hijau sekali, hak hijau lagi pada dia. Dia sekat baju hijau, gambar bulan tak ada. Amos dah baju hijau, ada bulan pula cik. Nak ayatnya masuk PAS tidak main-main. Masuk PAS cara sungguh, cara seroti, secara istiqamah, dan akan terus berjuang bersama-sama sahabat-sahabat dalam parti PAS insya-Allah. Sebab tu kau tengok jadual amal lah ni tiap-tiap malam. Bila ya Muhammad saya kata sarah lama sikit tansi, abang kata kena jaga juga bateri ni takut habis. Kereta buruk ni takut bateri habis. Nak kena cedek pula ni. Malam lusa di Tanah Merah, Tolak dengan Tok Guru Haji Hadi di Terengganu, Tuling di Kuala Pilah. Lepas pada Tuling berapa? Tiung berapa? 10 hari bulan di Jelebu. Sebelah hari bulan di Port Dickson, 12 hari bulan Alostar, 13 hari bulan Jerlun, 14 hari bulan Sik, 15 hari bulan Sungai Petani. Terus direct selagi ada rank kedengar, Amos tetap akan berjuang atas apa yang Amos yakin betul dalam politik ini. Tak ada masalah lah, tak ada jawatan gambar satu. Tak ada masalah lah jadi ahli biasa payah. Tak ada masalah lah tak jadi yang berhormat. Tak ada hal. Tuhan beri belakang dah kamu dan kakak. Nak gapo lagi? Nak Datuk? Datuk dah. Nak Datuk Seri dah. Nak Datuk Seri Panglima? Datuk Seri Panglima dah. Nak Tan Sri dah. Nak jadi ahli Dewan Negeri dah. Nak jadi ahli Dewan Rakyat dah. Nak jadi ahli Dewan Negara dah. Pandang nanti apa lagi ya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna azabi la syadid lah. Umur pun 27 dah ada kakak. Tak tahu tinggal berapa hari saja lagi boleh berjuang. Bila kena pecah, mula-mula mari mikir berkali siapa masa boleh pecah dah kali. Boleh rehat dah kali. Dan ada belakang dah sebuah sikit. Boleh sekat 3 bulan adik kakak duduk kata ada parti, boleh sekat 3 bulan, 100 hari. Dia ingat cukup 100 hari lepas edah ni kak. Nak bawa khas sendiri lah. Tak boleh duduk adik kakak. Nak terus berjuang dalam politik. Maka dah UMNO tak say kat Amo pun buat penilaian. Mana parti hak betul-betul jujur. Mana parti hak betul-betul istiqamah. Mana parti hak betul-betul boleh buat kerja. Kebetulan Tuhan beri peluang kat Amo duduk sekali dengan sahabat-sahabat dalam PAS. Sama-sama jadi setiausaha agung muafakat nasional. Sama-sama jadi menteri dalam kabinet. Amo tengok rakan-rakan daripada PAS. Dulu orang kata PAS tak pandai jadi menteri, sekarang pandai jadi esko je. Amo tengok menteri-menteri PAS dalam kabinet lebih cerdik, lebih pandai pada menteri UMNO. PAS sebagai setiausaha agung parti, bila berunding ha-ha parti, amo tengok pemimpin-pemimpin PAS lebih steady. Tak ada jenis tomok, tak ada jenis terbolah, tak ada jenis keluk-kelik, tak ada jenis kona-kona. Maka bila amo pilih antara semua parti-parti, amo yakin PAS adalah parti terbaik untuk dijadikan landasan perjuangan. Maka pada tanggal 1 Rajab, amo tak royak siapa-siapa, tak royak ke anak, tak royak ke bini, amo duduk Mekah. Amo mesej pada Datuk Taqiyuddin, amo kata amo sudah buat keputusan. Dia kata putusan apa? Amo nak jadi ahli PAS. Jolo kau ni Tan Sri sekoti kau. Backup tidak backup sekoti. Backup apa duduk Mekah ni kata. Tarikhnya 1 Rajab. Bukan berdasar sentimen. Bukan berdasar nak cari kedudukan, nak cari nama, tidak. Tapi landasan mana nak meneruskan perjuangan ini adik kakak. Perjuangan terutama sekali pasca pilihan raya yang ke-14, apabila kuasa orang Melayu dan umat Islam, baik PAS, baik UMNO, kedua-duanya tak sampai ke mana-mana. Setelah sekian lama kita berlawan, sekian lama UMNO dengan PAS berpecah, PAS senyum air je kalah, muka dia biasa kalah. Dan biasa. Tak karik soal kalah dan. Tapi PAS benar banyak. UMNO hak tak biasa kalah ni. Hak tak biasa kalah jadi kerajaan pusat ni. Bila kalah menunggu panjang dia kakak weh. Ketika kalah tu UMNO jadi setiausaha agungnya. Tentulah sebagai ketua parti, sebagai pentadbir parti, sebagai orang kanan senior dalam parti. Adik kakak pun tahu UMNO ni lebih senior daripada Presiden UMNO. Waktu UMNO jadi menteri, dia baru nak jadi ketua pemuda. Waktu UMNO jadi MKT, dia baru nak jadi esko pemuda. Lebih lama. Saya kepada parti, mari mikir lagu mana cara nak mengatasi masalah umat yang begini. Kerajaan PH dalam masa tempoh 22 bulan, berbagai-bagai kerosakan berlaku di depan mata kita. Mak Mazlan pun berpatung rata lah ketika tu. Marah ke PH. Dan siapa ingat patung Mak Mazlan? Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Kalau tak say kena kecing, jangan undi pakai teh harapan. Soholah patung Mak Mazlan. Lah ni amo suruh dia belajar patuh, hak amo bui pula ke dia. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Sudahlah mung kena kecing, air kecing pun mu nak makan. Tak khabar ingat?
Ringkas cerita dia kakak, kerana melihat kepada perjuangan negara kita ini, urusan politik kita ini mesti ada dasar matlamat dan tujuan dia. Yakni negara Malaysia ini kena ada akar tunjangnya dalam politik. Negara Malaysia ini kena ada foundationnya dalam politik. Maka asas, akar tunjang, foundation kepada politik Malaysia yang stabil mestilah berada di tangan orang Islam, orang Melayu, penduduk majoriti bumi putera dalam negara kita. Lepas pilihan raya 2014 tak makan siku. Sebab politik bumi putera, Melayu dan Islam menjadi pembangkang. Politik orang minoriti yang tidak berpegang pada Islam, apalagi yang membawa dasar bercanggah dengan Islam, sama ada dasar sosialisme, liberalisme, pluralisme, menjadi pemerintah. UMNO dan PAS jadi pembangkang. Tak kena tu sekarang. Maka adik kakak, ringkas cerita, duduk berundinglah kita-kita semua datang. Maka lahirlah Muafakat Nasional. Amalah antara orang paling gembira bila ada Muafakat Nasional. Kerana amalah antara orang yang terlibat kuat berlawan dengan PAS di Kelantan. Dakwah yang buat adik kakak ni lah. Cuma mujurnya amo ni orang UMNO saya ada orang PAS tak berci. Dah. Amo bila undi sama-sama pun ahli UMNO sikit, undi amo banyak. Terakhir tu ahli UMNO 15,000. Amo masuk pilihan raya boleh 26,000. Mana 10,000 lagi tu biasa jenis PAS tak berci. Orang UMNO saya, orang PAS tak berci. Kuat berlawan. Maka bila boleh duduk sekali, amo berpeluang pula menulis bersama dengan saya piagam Muafakat Nasional. Tulis MOU, perjanjian antara UMNO dan PAS. Sehingga ke saat-saat akhir nak buat piagam tu, Mursyidul Ampas minta masuk satu ayat. Amo ingat Pak Keloni lagi. Suruh tulis, kalau berlaku lagi percanggahan pertelikahan antara UMNO dan PAS, maka sama-samalah bersetuju untuk merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Janji, niat, kerana tak sebalah dah, tak sebelawai dah UMNO dengan PAS. Siapa pada hari pelancaran Muafakat Nasional, Amor Datuk Taqiyuddin tukar baca atas petah. Baca 3 baris, keluar air mata berjura-jura. Amor baca sekerak, tak boleh nak baca. Datuk Taqiyuddin pegang pinggang Amor kali belakang. Sabar, perabi hayat. Mungkin janji baca sekerak sore. Nak royaknya keluar, gembiranya bahawasanya politik dalam negaraku ini akan kembali betul, akan kembali kuat. Umat Islam disatukan apabila UMNO dan PAS dapat duduk bersama dan berjuang. Dan benarlah selepas 14 hari bulan September 2019 itu, mari pilihan raya kecil satu demi satu habis. Benar pasukan Muafakat Nasional. PAS pula mudah basa, jom jadi tukar keping ya. Calon UMNO sama letak calon. Mari kamera Highland UMNO letak calon, PAS tukar keping. Mari pilihan raya kecil Don Semenyih, UMNO letak calon, PAS turun keping. Mari pilihan raya Rembau, UMNO letak calon, PAS turun Besarah. Mari pilihan raya di Tanjung Piai, MCA letak calon, Tok Guru Haji Hadi turun Besarah. Mari pilihan raya Sabah di Kimanis, UMNO letak calon, PAS turun Besarah. Jujurnya orang PAS saing dengan UMNO.
Ni Sesagung UMNO Asraf dia waktu bit kronologi dia kata Muafakat Nasional ni mati ni kerana PAS. Jangan duk belawak kat kecek. Nak tahu lagu mana Muafakat Nasional mati, bertanya Ambo ni. Ambo dengan Datuk Taqiyuddin yang mengendalikan urus dia. Ambo tidak nak royak pada malam ni lah. Mungkin boleh ambil masa yang lain. Tapi memadai dengan Ambo kata kejujuran PAS sewaktu bekerjasama dengan UMNO, Ambo saksikan dengan mata kepala Ambo sendiri. Adik kakak sendiri menjadi saksi dalam setiap pilihan raya kecil. Dalam perundingan kerusi, Ambo yang mengendalikan perundingan kerusi. Termasuk dengan bersatu. Dalam soal nak bentuk kerajaan, waktu kita nak cadang supaya Ismail Sabri jadi timbalan Perdana Menteri, PAS awal-awal lagi sokong UMNO jadi timbalan Perdana Menteri. Waktu Muhyiddin jatuh, kita nak cadang UMNO ambil alih jadi Perdana Menteri. PAS menjadi penyokong kita yang terkuat sekali, membolehkan UMNO yang kalah pilihan raya lepas, jatuh maruah, kena jejak, kena ludah, tiba-tiba boleh jadi Perdana Menteri. PAS memberikan sokongan yang paling kuat sekali kepada Datuk Seri Ismail Sabri sehingga dapat menjadi Perdana Menteri. Jangan kita belawak. Jangan kita reka-reka naratif untuk melemparkan tuduhan itu kepada PAS. Ambo menawarkan diri Ambo, silakan buat pentas, letak Zahid situ, letak Ambo situ, mari kita berdepan dengan rakyat, menceritakan apa yang sebenarnya berlaku yang merosakkan perjuangan politik orang Melayu dan Islam pada hari ini adalah Zahid Habibie dan bukannya pemimpin-pemimpin PAS. Antaranya molek-molek berjalan Muafakat Nasional. Molek-molek PAS dengan UMNO terus kuat molek. Kita sudah pun jemput bersatu masuk. Bersatu dia Perdana Menteri. Dia besar. Tapi dia sanggup masuk menjadi ahli MN. Presiden UMNO minta suruh tulis hitam putih. Ambo dengan Datuk Taqiyuddin bawa surat pergi suruh, minta Tok Raja design, minta Zahid Hamidi design, pergi suruh pada Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin jawab secara hitam putih, bersetuju masuk Muafakat Nasional. Jadi 3 parti membentuk Muafakat Nasional. Siapa masuk? Dia panggil Ambo, rakyat jangan daftar Muafakat Nasional. Biar dia hanya jadi satu coalition longgar. Mula-mula Ambo pun pelik. Bapa ajak masuk, lepas tu tak beri masuk. Kita setuju nak jadikan MN itu satu payung besar, tiba-tiba tak bagi daftar. Rekah cerita rupa-rupanya apabila dia nak jadi timbalan Perdana Menteri, minta Ambo pergi royak kepada Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin tolak, dia putus asa, dia pergi berunding dengan Anthony Locke dan dia pergi berunding dengan Anwar Ibrahim di sebuah rumah di Jalan Ampang beberapa kali. Maklumat tu sampai kepada kita. Kepada ahli UMNO dia tak royak. Ahli UMNO duk mengatik lagi, duk main wirid, no Anwar, no DAP, no Anwar, no DAP. Ya, Presiden UMNO dah mengaku, mung cikgu aku anak murid, mung cikgu aku anak murid. Tiba-tiba tubik perbualan dalam telefon antara murid dengan cikgu. Boleh lagi tak mengaku suara macam saya tapi tidak saya. Sedangkan seluruh perjalanan Perhimpunan Agung UMNO sudah pun diatur oleh Anwar Ibrahim, tidak diatur oleh UMNO. Strategi jajaran baru daripada tahun 2020 sampai learning. Amo nak ayak kepada sahabat-sahabat amo dalam UMNO. UMNO hari ini sudah tidak UMNO dulu. UMNO dulu, UMNO yang berdiri tegak, berdiri bebas di atas kaki sendiri. UMNO hari ini adalah UMNO menjadi UMNO barua kepada Anwar dan barua kepada DAP.
Tak malu muka kita nak duduk lagi dalam UMNO. Dulu UMNO adalah parti yang menentukan kerusi bagi semua pihak. Abang besar. Hari ini UMNO adalah parti peminta sedekah. Nak bertanding di Selangor, di Negeri Sembilan, kena minta sedekah kerusi. Dan sudah tentulah abang besar adalah PH. Dia tak akan bagi cukup kursi. Kursi-kursi kawasan undi bukan Melayu, dia tak berani ambil pada DAP. Akhirnya hari ini bukan saja UMNO sudah menjadi parti yang hilang wibawa, tapi Barisan Nasional tu sendiri adik kakak, daripada MAS 10 dia tukar jadi MAS Gerek. Hari ini adik kakak tengok MCA umum pilihan raya tak pernah berlaku dalam sejarah. Negeri buat pilihan raya, MCA tak akan letak calon seorang habuk. Petai sani MIC pula buat pengumuman, negeri pilihan raya, MIC tak akan letak calon seorang habuk. Gapo yang sebenarnya berlaku tuan-tuan? MCA dan MIC tidak lagi bersama dengan semangat Barisan Nasional, kerana Barisan Nasional sudah pun dibunuh oleh Zahid Hamidi kerana dia untuk nak jadi koli batok kepada DAP dan Anwar. Pak kita duk cawangan nak junjung lagi. Akan tanding, akan pakai gambar dacing. Dacing tu Barisan Nasional. Barisan Nasional ni dulu 14 parti. Tubik, lalah kali 34. Mari pilihan raya negeri, tubik. Tinggal UMNO cokoh saja. Hak lain tak tahu lah kuana. Wal ghaibul ghuyub semua sekali. Amo balah kini lah dia kakak. Amo cuba beri idea supaya UMNO jangan mati. Supaya UMNO tu kuat dan gagah. Daripada UMNO, kalau UMNO nak kuat, UMNO nak gagah, UMNO kena kapuh dengan PAH. PAH pun nak. Dan PAH telah buktikan. Dia berkata insyaAllah, kalau bertanding pada waktu tu, UMNO ambil tanding 80 kursi cukup lah. Tak usah bertanding banyak-banyak. 70 kursi cukup lah. InsyaAllah 70 kita menang. PAH tanding 30 benar. Bersatu tanding 40 benar. 130 kursi, 140 kursi kita akan sapu bersih dalam pilihan raya baru ni. Tapi dok nak buat jajaran baru, nak mufarakah, nak tubik, nak pergi Solo. Tanding boleh tanding banyak. 100 kursi lebih UMNO tanding. Boleh berapa? 26 kursi. Zahid Hamidi betul ke? Anwar Musa ya betul. Amak kata jangan tinggal PAH. Ada kata tak apalah kalau ambil PAH dan nak suruh ambil PAH sangat, tapi bersatu kita tak sih. Amak kata mu tahu bersatu mu hilai PAH. Sebab PAH ni dia ada prinsip. Dia sudah masuk Perikatan Nasional. Dia mahu tahu cara sahabat-sahabat dalam PAH berpolitik. Dia tidak keluk-keluk macam Zahid Hamidi. Tolak bersatu. Awak akan hilai PAH. Tak percaya, hilai serati. Hilai tu gak PAH pula lagi boleh 40 lebih. UMNO yang boleh 20 ni. Terbalik kuat habis dah. Rakyat tolak UMNO pilihan raya yang lepas. Tuan-tuan dan sahabat-sahabatku ahli-ahli UMNO, ketua-ketua cawangan dalam baca, cuba buka buk keputusan pilihan raya bermula dengan pilihan raya pilihan raya 13. Lepas tu pilihan raya yang ke-14, pilihan raya yang ke-15. Pilihan raya yang ke-13 mula, pengundi hanya ada 13 juta. Ketika tu UMNO boleh 5.2 juta undi popular. Mari pilihan raya 14, isu 1MDB, hak boleh 5.2 juta, tinggal 4 juta lebih. Sejuta orang lari tinggal tak pakai UMNO. Hak ada depan ni memang tak pakai sama dah. Ni hak duduk belakang-belakang mula ni.
Ramai tak pakai. Mari pilihan raya baru ni, pengundi bertambah 7 juta. Hilang pula berapa ratus ribu yang menjadikan dalam 2 pilihan raya 2 juta pengundi UMNO dan PN sudah tidak memangkah UMNO. Salah rakyat ke? Salah rakyat ke tak pakah UMNO? Tidak salah rakyat, sebab rakyat menilai. Macam mana nak pakah kalau tunjuk perangai PU dah? Macam mana nak pakah kalau tengok supaya dalam pokok patut punggung sama sendiri? Macam mana orang nak pakah kalau main parti dia agak bubuk projek? Lagu mana nak pakah kalau dalam main parti jaga kepentingan ketua, tak jaga perjuangan dan sebagainya? Siapa nak pakah? Adalah saki baki 3 juta lebih pilihan raya PRU 15 baru ni, hak undi. Tu pun kerana kita duk mengatik no Anwar, no DAP. No Anwar, no DAP. Bolehlah 3.2 juta lagi. Berak kita benar, orang pakah kita kerana tak say ke DAP. Lepas kita benar 26 kursi, kita pergi khabak atas belakang DAP. Amo tak tahulah hak 3.2 juta tu lekat berapa nak ngundi sehari 2 lagi. Tidakkah gila punya mainan politik? Orang pakah kita sokong kita kerana kita duk berjuang nak tolak DAP. Bila kita benar, kita pergi sokong DAP, tuan-tuan ingat ketua cawangan ni bodoh ke bawah. Bila dia tengok setara tu wah pun tubik amor pun berasa nak tubik getek. Amor turun kapal, jalan kapal, itulah hak amor dengar. Nak tunggu amor. Kalau amor boleh tubik tak apa. Amor kata kalau berasa saya, ada juga rakyat saya saya ke jawatan nak tani baru ni habis ke 2-3 gelung. Nak boleh ke jawatan, amor kata duduklah pergi jawatan tu. Tapi time makoh tu pakoh bulan melaka bapak kita ni kata. Sebab dasar politik kita jaga undi. Pengundi-pengundi Melayu dan Islam kali ini jangan berpecah. Itu sebabnya kita kena pakat pertahankan Kelantan kita ni. Superiornya senjata yang DAP nak ialah biar undi orang Melayu, undi parti Bumi Putra, undi parti Islam ni biar berpecah. Mereka sedang melancarkan perang besar-besaran. Dia tak attack dah UMNO ni. Comel belaka dah UMNO ni. Tak ada dah hoya hoy, tak ada dah. Tak ada dah penyambung penyakau, tak ada belaka dah. Serengan laninya ialah nak menentang, nak menghalang, kononnya akan berlaku Talibanism, akan berlaku fanatik agama dan sebagainya. Ingat tuan-tuan, dia akan mari daripada lidah orang Melayu dan orang Islam sendiri, tetapi ia pasal peluru itu adalah orang lain untuk melemahkan Islam dalam negara kita. Maka pesan yang kepada sahabat-sahabat dalam UMNO, jangan melabur saham untuk memperkuatkan DAP. Jangan cuba melabur dengan sokong UMNO, artinya akan tegap dan kukuh lagi kedudukan DAP. Kalau sayang kepada agama, sayang pada bangsa, sayang pada negara, duduk dalam UMNO, undi kena bersatu bersama Perikatan Nasional, bersama dengan PAS dalam pilihan raya ini. Saya nak mengajak anak-anak muda, anak-anak kita orang Kelantan, semua sekali. Ayah nak ajak belakang ni, ada EU ke, ada Kuala Lumpur ke, ada Singapura ke, ada Kedah mana, pakai kelik belakang dengan satu tekad, satu keazaman, satukan undi. Kita rakyat Kelantan, pertahankan kerajaan Kelantan, beri 45 kursi semua sekali kepada PAS dalam pentadbiran kerajaan negeri Kelantan ini, insya-Allah. Tadi ada patung jual. Letih dah sarah ni. Boleh patung sikit? Pucuk pauh
delima batu. Anak 9 yang ditapak tangan. Cukup sudah rakyat tertipu. No more BN, pakahlah bulan. Mahal patung tu sebab mari pada hamba. Kalau Ustaz Asal jual patung tu tak mahal. Patung tu boleh pergi ke TikTok sebab dia mari daripada mulut hamba. Hamba ulang balik. Takut ramah nak buat siaran. Dan pucuk pauh dan 5 batu. Anak 9 ditapak tangan. Cukuplah sudah rakyat tertipu. No more BN, pakahlah bulan. Nak lagi? Tinggi-tinggi semara api, tinggi lagi pohon jati. Selagi UMNO sokong DAP, haramkan tangan, jangan diundi. Nak ulang? Ulang lagi. Tinggi-tinggi semara api, tinggi lagi pohon jati. Selagi UMNO sokong DAP, haramkan tangan, jangan diundi. Nak lagi? Cikgu Mala mengait manggis. Masak sebiji, berulah 5. PKR liberalis, DAP sosialis. Hanya Islam yang kita terima. Ulang. Cikgu Mala mengait manggis. Masak sebiji, berulah 5. PKR liberalis, DAP sosialis. Hanya Islam yang kita terima. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Kalau tidak mahu dikencing, jangan cuba pakuh barisan. Tinggi-tinggi gunung tahan, di kakinya tasik, airnya dalam. Mari kita pakak pertahan, membangun kita bersama Islam. Mahal batu ni. Tinggi-tinggi gunung tahan, di kakinya tasik, airnya dalam. Mari kita pakak pertahan, membangun kita bersama Islam. Akhir sekali, tanam pinang rapat-rapat, supaya senang puyuh berlari. Lain diundi, lain yang dapat disaka pemimpin, rupanya LGBT. Adik kakak yang mau kasih sekalian, bukan tak saya pada UMNO ni, memang saya. Tapi parti-parti ni semuanya ciptaan manusia. Dasar itu yang penting. Pah pun ciptaan manusia, cuma pas istiqamah dengan dasar Islamnya. UMNO dulu pun tukang duduk dalam tu molek. Dia bunuh sekak boleh ke Zahid Hamidi. Bapa yang beri bunuh, sekarang nak bunuh muka sendirilah lah. Nak pergi Korea, kau nak jahit, kau nak wimata tu jadi bulak, kau jadi luar, kau kulit terik muka kita. Dah tak malu kat buat lah. Tapi parti ni amanah rakyat. UMNO itu juga ada jalur perjuangannya. UMNO itu juga harus menjadi benteng. Agar dalam negara kita ini, ideologi politik mesti kekal, ideologi politik berteraskan Islam. Tuan-tuan, bila Singapura masuk ke Malaysia, ketika tu Singapura di bawah parti PAP. Tahun 93 masuk, PAP masuk pilihan raya. Mengeping. Benar di kawasan-kawasan bandar, benar parti PAP. Chen Manhin benar di Seremban. Devan Nair benar di Bangsa. Tapi dalam proses kempen parti PAP, Tengku Dua Mei tidur tak cedera. Bapa tu? Kerana politik perkauman. Kerana parti sosialis dasarnya nak mensamaratakan semua. Sebab tu orang bukan Melayu sokong. Sebab nak rapah benda daripada Bumi Putera. Tak ada Bumi Putera, bukan Bumi Putera. Agama semua kena serupa aja. Tidak ada. Parti sosialis memperjuangkan classless society. Classless society tak ada. Bahasa sana
sama belaka, semua sebi sama belaka. Sedangkan dasar dalam Islam bukan nak mensamaratakan semua. Dalam Islam keadilan itu beri hak kepada yang berhak. Tanah air ini namanya tanah Melayu. Penduduk asal ada hak. Soal bahasanya, soal rajanya, soal budayanya. Tapi kerana penduduk asal itu beragama Islam dan orang Islam ini tidak resis, kaum-kaum yang mendatang kemudian daripada kita diterima molek oleh orang Islam. Sebab Islam tak membenarkan rasisme. Rasulullah sangat-sangat marah kalau kita bersikap asabiyah. Nabi bersabda, laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Tegas Nabi kata, bukan daripada kalangan aku orang berjuang tak ada asabiyah, menyeru ke arah asabiyah, perang kerana asabiyah, mati kerana asabiyah. Bukan pada kalangan aku, kata Nabi. Hebat Islam ini. Sebab itu di mana negara bila Islam memerintah, amat sebut dalam parlimen. Bila UMNO dapat disindir, kononnya kita ni akan jadi Taliban dan dituduh pas Taliban, tak dapat jawab. Amat bangun jawab dalam parlimen. Amat bangun jawab. Kerana kalau benar di situ adanya Islam, tidak ada perkauman. Sebab Nabi dah tegas. Malah Nabi pernah bersabda, barang siapa menyakiti zimmi, akulah musuhnya. Nabi bergalai gati. Tak boleh buat nyaya, tak boleh buat kena kepada orang bukan Islam. Ada yang tanya apa? Lagu mana Kelantan? Mari tengok. Lama kata, mari tengok di Kelantan ni 30 lebih tahun pas mereka. Macam ada Ustaz Kamal kata tadi, Tok Guru ni Aziz pernah kata, ada keluruh bulu sorak orang bukan Islam yang kena dia orang Islam di Kelantan. Malah Kelantan lah paling hebat. Orang Buddha paling sikit sekali. Mula-mula dulu pas mereka, patung Buddha duduk tidur menyengking di kapur beruk. Dah, lepas pas mereka, daripada patung Buddha tidur, ada pula patung Buddha bangun duduk cokoh. Tak pandai dengan duduk cokoh, buat pula baca, patung Buddha duduk cacat. Daripada tidur duduk cokoh, bangun cacat. Perak ke? Selama ke duduk di Kelantan? Apa? Orang Buddha selekailah buat ibadat dengan cara demo. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Royak pada orang kafir, aku tak akan sembah supaya semua, mung pun tak akan sembah apa aku sembah. Aku tak akan ibadat cara mu ibadat, mung pun tak ibadat cara aku ibadat. Lakum dinukum waliyadin, bagi mung agama mu, bagi aku agama aku. Comel dah Islam ni. Orang lain cuba nak menguguk, nak menakut-nakut. Apa tu? Kerana takut dengan kemarahan PAS. Ada seorang khabar, dia kata sedang berlaku gelombang hijau. The green tide. Maknanya sedang berlaku perkembangan pengaruh PAS dalam politik kita. Nampak bunyi comel macam puji PAS, tapi ada tujuan tu. Nak menakut-nakutkan orang bukan Islam, bahawasanya PAS ni akan mula merebak. Sebenarnya tuan-tuan, ini bukan masalah di Malaysia saja. Pada masa ini, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, di seluruh dunia sedang berlaku bukan the green wave. Yang sedang berlaku adalah the rising tide of Islam. The rising tide of Islam happening both east and west, north and south. Tuan-tuan pergi ke Perancis, tuan-tuan pergi ke England, tuan-tuan pergi ke Amerika, tuan-tuan akan lihat kebangkitan Islam. The rising tide of Islam, berkembangnya gelombang kebangkitan Islam sedang berlaku di seluruh dunia. Untuk makluman tuan-tuan, jadi kalau kita ketua cawangan UMNO bacok nak sekak gelombang ni, enggak degil po'ok lah kita ni. Nak sekak kebangkitan Islam. Sedangkan di Kelantan ini sudah menjadi tapak, tugu dan teras, terutama Kelantan, Kedah, Perlis, Terengganu, menjadi teras kebangkitan Islam dalam negara kita. Kalau di England Islam boleh bangkit,
Kalau di Perancis, England boleh bangkit. Kalau di Amerika, England boleh bangkit. Adakah kita nak sekat kebangkitan Islam dalam negara kita? Adakah ketua cawangan apa ni Berih Lalai ke, ketua cawangan UMNO Patah Damat ke, ketua UMNO cawangan Pulau Blonge ke, ketua UMNO cawangan Melawi ke, nak tanah sihat, nak menyekat kebangkitan Islam, nasihat amo, mailah UMNO sokong alik pah, selesai masalah. Sebab kebangkitan ini mesti didokong oleh kita semua. Kita kena cari jalan memendekkan pentadbiran pemerintahan yang didokongi oleh DAP. Kerana tuan-tuan akan tengok lebih banyak lagi perkara-perkara berlaku secara terang dan juga secara senyap apabila DAP memegang kuasa. Tuan-tuan balik Google, buka portal DAP, dia tak susu. Boleh baca dalam portal DAP. Malam ni juga tuan-tuan balik Google tengok apa dia, antara perjuangan dia. Dia tulis tiga-tiga. Antaranya ialah dia nak mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan. Ada dalam Google. Bapa dia nak buat pilihan raya kerajaan tempatan? Sebab dia tahu dia akan menguasai semua mana-mana di Malaysia. Dia dah kuasa federal, dia tak boleh kuasa semua state. Kita ada 3 level kerajaan: federal government, state government, local government. Kita tak ada ke pilihan raya local government. DAP nak pergi duduk semula. Dan UMNO beri nyawa ke dia. Bila dia ada nyawa, dia ada istihar. Dia akan hidupkan semula pilihan raya kerajaan tempatan. Kalau itu berlaku, wal ghaibul ghuyub, kekuasaan politik orang Melayu dan orang Islam. Sebagai ketua cawangan, ahli UMNO cawangan, nak masuk sah benda-benda lagu ni? Buka lagi dalam portal dia. Dia tulis persiaran setapak yang antara lain tak mahu ada pemisah Bumiputera dan bukan Bumiputera, nak disamaratakan. Dia tidak bersembunyi pun tuan-tuan. Banyak lagi dalam portal yang boleh baca. Dia isytiharkan DAP adalah anggota beryuran dan aktif kepada Sosialis Internasional. Gerakan DAP bukan gerakan biasa-biasa. Apabila Tengku Drameh tengok DAP berbahaya, Tengku Drameh tenang sebutir Singapura kerana tak say kepada PAP. Tengku Drameh sanggup hilang Singapura, nak menyekat kemarahan ideologi yang dibawa oleh PAP. Tapi Lee Kuan Yew lebih hebat berfikir pada Tengku Drameh. Bila tenang buat Singapura, Lim Kit Siang menjadi setiausaha kerja di Singapura. Dia hantar balik sekali dengan Devan Nair, sekali dengan Chen Mahin, dia daftar parti DAP. Tenang PAP, tenang Singapura, dia buka parti DAP. Tapi perlembagaan dia semua sekali carbon copy kepada PAP. Sekali pilihan raya tahun 99, dia berkempen atas nama DAP. Sebelumnya atas nama PAP. Sekali pilihan raya di kakak, pertumpahan darah 13 Mei 99 berlaku. DAP ada saham besar. Tuan-tuan buka, ada satu buku yang dikeluarkan yang menulis ucapan-ucapan Lim Kit Siang. Termasuk saat pembunuhan berlaku di Kampung Baru, Lim Kit Siang tengah berucap di Kota Kinabalu. Masih lagi duk mengapi-apikan isu Bumiputera dan bukan Bumiputera dan sebagainya. Berlaku peristiwa 13 Mei. Tok Razak nak menyekat kemarahan DAP, buat Barisan Nasional, bawa masuk PAS sekali. UMNO gerakan, buat Barisan Nasional nak menyekat kemarahan DAP. Dah sejak pada tu DAP tak boleh bengah. Tiap-tiap kali pilihan raya DAP tidak boleh bangkit, sehinggalah wujud manusia bernama Zahid Hamidi menjadi si kitol yang membuka pintu untuk membawa DAP masuk ke parlimen dan masuk ke Putrajaya. Inilah Zahid Hamidi yang amat tentang habis-habis. Sejarah ini tuan-tuan. Sebab tu amat reda, amat tak ada rasa takut, amat tahu amat 50 tahun duduk alik kerajaan. Nak bersyarah tiap-tiap malam duduk alik lawai kerajaan. Amat tahu dah peluru torpedo akan mari, ugutan akan mari, penganiayaan mungkin akan mari. Apalagi amat hanya ada gigi dengan lidah. Tapi amat lebih reda duduk alik pembangkai bersama PAK. Kerana amat tetap berazam DAP mesti dinyahkan dan mesti ditumbangkan daripada persada pentadbiran kerajaan di Putrajaya demi nak menyelamatkan kepentingan rakyat di masa-masa yang akan datang.
Di sinilah peranan kita. Pilihan raya bukan hanya soal pilihan raya biasa-biasa saja. Ada saja peluang pilihan raya negeri ke pilihan raya apa, bersatulah kita. Bersatulah seperti mana kata-kata dalam lagu resmi PAS. Bersatulah wahai kaum muslimin. Bukan kerana nak benci kepada orang lain, tapi lebih kepada nak merapatkan kasih sayang dan perpaduan sesama kita. Kerana negara ini kita yang punya, kita hanya boleh mengawal mentadbir negara kalau kita tidak berpecah belah, termasuk tidak berpecah belah dari segi undi dalam pilihan raya. Inilah tanggungjawab kita semua, dan inilah yang kita harap akan dapat kita berikan sumbangan kita, pengorbanan kita, sama ada dari segi masa, wang ringgit, tenaga, keringat, apa saja. Bermula dengan ceramah pada malam ini. Amo nak ambil peluang ni. Yang pertama sekali, anak beranak amo, waris-waris amo dibaca. Kecil, besar, tua, muda, ramai, banyak ratus. Hak duduk dah lepas dah. Duduk dah lepas molek. Berarti ayah was sendiri pun masuk PAS dah ni. Maka peramah lagi hak duduk dah lepas dah. Hak tak duduk dah lepas lagi. Mari kita berhijrah, beri sokongan kepada PAS. Di kesemua kursi-kursi, 3 kursi DUN dibaca ini, kita bersatu dari segi undi, memberikan undi kepada calon-calon PAS dan calon-calon Perikatan Nasional. Pada sahabat-sahabat UMNO, pengikut-pengikut UMNO, kenalan-kenalan UMNO yang ramai dalam UMNO, baik dalam baca, dalam terai dan di seluruh negara. Dan insyaAllah seminggu 2 lagi akan ada beberapa pengumuman-pengumuman besar. Bukan setakat Datuk Zik berani nak duduk atas petah PAS. Ya, insyaAllah 4, 5, 10 hari lagi UMNO akan umumkan 2 orang bekas duta telah pun rakyat kamu setuju masuk PAS. 2 orang TKSU setuju masuk PAS. Seorang Datuk Bandar telah pun saing borang bui ke Datuk Taqiyuddin dah akan isytihar masuk PAS. Dan beberapa pemimpin-pemimpin utama dalam UMNO, ada Esko Pemuda UMNO, Puteri UMNO dan ramai lagi akan secara terbuka, sebaik saja penamaan calon akan secara terbuka isytihar untuk memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional PAS dan bersatu, insya-Allah. Ini satu perjuangan besar. Amo bergerak tidak berhenti. Tidak mau ucap terima kasih. Walaupun amo isytihar masuk PAS, saya sahabat dalam UMNO terima amo dengan sangat baik. Sangat baik. Amo pergi ceramah PAS di Baling. Siapa saja di Baling, naib ketua UMNO bagi baling, nanok nasi, panggil amo pergi makan. Amo kata mu tak takut aku nak ceramah PAS. Tak apa, kita setuju dengan Tan Sri. Dia nya naib ketua bahagian. Amo pergi ceramah di Merbuk, habis je ceramah Esko Pemuda UMNO Malaysia dan merupakan ketua pemuda Merbuk. Mari dia kata, walaupun sebentar, mari makan nasi rumah amo. Amo kata demo ni Esko Pemuda Malaysia, ketua pemuda Merbuk. Amo baru lepas timbul UMNO ni, ceramah PAS. Tak apa, mari. Dia tak takut. Amo pergi rumah. Sampai pukul 2 pagi duduk rumah. Rumah orang UMNO. Dalam terai itu tak sakira lah. Alhamdulillah. Amo nak ucap terima kasih pada semua ahli-ahli UMNO, saya sahabat dalam UMNO, dia tunjuk secara terang. Malah ada beberapa orang wakil rakyat UMNO. Wakil rakyat UMNO yang masih jadi lagi wakil rakyat pada hari ini. Ada yang sudah pun berikrar bersama beratus-ratus penyokong mereka telah pun mengisi borang. Tanya Datuk Taqiyuddin, dia boleh royak sorang-sorang. Wakil rakyat UMNO pun sudah isytihar untuk memberikan sokongan kepada PAS. Ini gerakan besar yang sedang kita gerakkan tuan-tuan. Insya-Allah kita usahakan secara bersama. Insya-Allah. Apa kata tadi lah, builah hamba peluang bernafas sikit. Bateri nak pakai pula, line pula, banyak lagi nak pakai. Teka sarah ni amo ingat amo ni umur 18. Terlupa umur 67 dah dekat kakak weh. Nak malam ni, amo rasa tak ada orang rasa ceramah nak malam ni. Muda pun kes kita ni suka makan pong, orang pong kat gi lah kita. Gi dengan angin je lah, gi dengan angin kederak. Tapi semangat berjuang. Nak tengok dalam pilihan raya ni kemenangan kepada Islam.
kemenangan kepada the rising tide of Islam, kemenangan kepada ukhuwah Islam, supaya tertegak kebenaran, terhapus kebatilan. Mereka yang telah mengkhianati agama, mereka yang telah menjadi sikitol, mereka yang telah buka pintu belakang untuk beri kuasa kepada sosialis, pluralis dan juga LGBT dan sebagainya ni, kita mesti tegakkan perjuangan ini sebagai satu perjuangan kebenaran. Terima kasih adik kakak semua. Beristiqamahlah kita dengan perjuangan kita ini, dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang tidak bersama dengan kita. Ajak mereka dengan baik. Kita tidak ada memusuhi sesiapa. Mereka kita mengajak semua orang untuk berada dalam satu harakat perjuangan di bawah kendalian Perikatan Nasional dalam pilihan yang akan datang, yang ditunjangi terutama sekali oleh Bersatu dan juga parti kita PAS. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pertolongan, memudahkan segala urusan kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!